Assalamualaikum dan salam sejahtera. Alhamdulillah bertemu lagi kita tuan-tuan dan puan-puan. Saya baru je balik dari Perlis semalam dan hari ini dekat Facebook saya tengok adalah siapa pun saya tak kenal, dia komen tentang solar. Dia job solar pun dia tak buat. Ilmu solar pun tak tinggi, tapi nak cerita pasal solar. Solar ni tak jimat lah, membazir lah, tak dapat ROI lah, return of investment. Itulah yang biasanya orang akan cerita, orang-orang yang tak berduit ni lah. Minta maaf lah, bukan nak kurang ajar, tapi bila dah buat post-post yang tak betul, yang tak tepat tentang solar, jadi saya agak geram jugalah. Okey, dekat sikit Fatin. Dia punya solar ni senang je tuan-tuan. Video ni saya akan share kepada tuan-tuan macam mana nak jimat kos. Kita tak suka nak share benda-benda ni semua kecuali dengan customer yang pasang. Tapi bila dah ada cerita-cerita yang tak best, yang menggugat orang-orang yang pasang solar dengan cerita-cerita palsu, dengan ilmu-ilmu dia yang cetek tapi nak cerita macam profesor, jadi saya terpanggil untuk buat video lah. Untuk menerangkan kepada tuan-tuan dan puan-puan sebenarnya solar ni boleh dijimatkan. Pertamanya saya nak terangkan, nak bagi tahu dulu. Solar kalau dia tak bagus, dia tak jimat, dia membazir, kenapa dekat Qcell sana nak dapatkan panel solar cukup susah tau. Sebab laku keras, panas, hot. Keluar je model baru, habis. Keluar je model baru, habis. Bateri solar berlambat-lambat. Kita punya online seller kita cukup banyak ambil stok, restock dari China, dari Korea, dari mana-mana lah bateri bawa masuk ke Malaysia sebab ramai sangat customer yang meminati solar. Inverter, cuba tuan-tuan tengok kat Shopee, kat Lazada tu, berapa banyak sale dia orang. Bila beli je, kita nak beli barang-barang dekat internet, kat Lazada ke Shopee, dia akan tulis kat situ, kat bawah tu dia tulis berapa banyak dah dijual. Kan? Cukup banyak. Kalau solar ni tak bagus, takkanlah orang berebut-rebut nak pasang. Satu. Lepas tu kalau solar ni tak bagus, dah lama tutup kilang solar dah. Kilang panel tutup, kilang inverter tutup, kilang wire solar tutup, kilang bateri tutup. Tapi kenapa sekarang kilang makin besar, makin banyak sale? Sekarang ni macam-macam jenama pula keluar sebab permintaan dia tinggi, permintaan dia sangat menggalakkan. Sebelum saya nak cerita tentang penjimatan, macam mana tuan-tuan boleh jimat solar. Isu utama solar ni bukan pada panel. Panel solar tu insya-Allah dia boleh tahan sehingga lebih daripada 25 tahun. Lepas tu pula inverter. Inverter insya-Allah dia boleh tahan dalam 6 ke 8 tahun, tak ada masalah. Kabel boleh tahan lebih 25 tahun. Yang biasanya jadi isu adalah bateri. Ramai orang salah anggap bateri itu akan tahan dalam 2 tahun, setahun dah rosak, kan? Jadi bateri mahal. Jadi di situ yang isu utama dia. Salah tuan-tuan. Sebenarnya bateri tuan-tuan nak pakai 5 tahun pun boleh, tak ada masalah. Bateri dia bukan ikut pada berapa tahun kita pakai, tapi berapa kerap kita recycle, berapa kerap kita charge dia. Nanti saya akan ajar tuan-tuan macam mana nak buatkan bateri tahan lama lah. Lepas tu pula ada yang kata guna sistem NEM, TMB lagi jimat. Semuanya jimat tuan-tuan. Tuan-tuan guna solar jimat. Kalau guna sistem NEM, TMB punya, boleh kalau tuan-tuan layak pergilah apply. TMB punya sistem, siang guna solar, insya-Allah malam boleh guna TMB balik, kan? Tapi yang guna bateri, siang guna solar, malam boleh guna bateri. Tapi kalau tuan-tuan nak pasang sistem hybrid, tapi tuan-tuan tak nak guna bateri tu nak standby saja supaya dia boleh tahan lama, boleh juga tuan-tuan buat. Nanti saya akan ajarkan. Okey, kemudian siapakah golongan yang sesuai pasang solar? Kalau tuan-tuan ibarat kais pagi makan pagi, kais malam makan malam, jangan pasang solar. Tuan-tuan akan tak habis-habis kira ROI, teori sini, teori sana. Kan orang yang pasang okey je. Dah bertahun-tahun dah solar kat Malaysia ni. Rasanya ada 20 tahun kot, kan? Tak ada masalah pun, tak pernah ada bising pun. Tuan-tuan yang tak pasang pula nak bising, kenapa? Solar, tuan-tuan, kalau diibaratkan macam beli kereta lah tuan-tuan. Saya ada Honda Accord, saya ada Alza, saya ada Mercedes.
saya ada Answer, saya ada Ford Ranger, saya ada kereta Proton Saga. Apa lagi yang saya ada? Saya ada van. Macam-macam lagi saya ada. Saya beli kereta. Pernah ke saya dapat ROI, tuan-tuan? Saya tak dapat ROI pun. Dan saya beli kereta cash. Kecuali Alza dengan Honda Accord je saya beli hutang. Yang lain semua cash. Adakah saya dapat ROI? Saya tak dapat ROI pun. Sebab apa? Tapi saya dapat guna. Saya dapat guna pergi sini, pergi sana, angkat barang, mudahkan kerja saya selesa, bawa laju, kan? Tapi ROI tak dapat sebab minyak nak kena isi, bateri nak kena tukar, rotor insurans nak kena renew, maintenance nak kena jaga. Macam itulah tuan-tuan palang solar. Adakah saya, bila saya dalam keadaan saya tengah tak ada duit, saya beli kereta? Adakah macam tu? Saya ulang, adakah dalam keadaan saya tak ada duit, saya beli kereta? Tak. Saya beli kereta dalam keadaan saya ada banyak lebihan duit. Apakah lebihan duit? Lebihan, video sambung? Okey. Apakah lebihan duit? Lebihan duit ni adalah duit yang kita kumpul. Dan kalau kita pergi membazir pun, pergi melancong ke, pergi beli perabot ke, pergi buat makan-makan besar ke, beli baju, beli lansir, dekor rumah, cat rumah, kita tak rasa membazir. Kita tak rasa macam galat. Sebab apa? Itu duit lebihan. Okey, macam itulah saya. Saya jenis suka mengumpul duit. Saya buat kerja dapat 50 saya kumpul. Kerja dapat 100 saya kumpul. Dapat 1000 saya kumpul. Bila kumpul dapatlah 60,000. Kumpul dapat 60,000. Jadi duit tu lebihan. Duit sayur dah ada, duit bayar hutang-hutang dah ada, gaji pekerja dah ada, duit belanja anak sekolah semua dah ada. 60,000 tu duit lebihan. Duit yang kalau saya nak membazir pun tak apa, saya tak galat. Jadi duit tu saya belilah kereta. Kan? Duit tu saya pergilah melancong. Jadi duit yang kalau habis pun kita tak fikir. Baru tuan-tuan boleh pasang solar. Tuan-tuan kena ada duit lebihan yang tuan-tuan tak rasa rugi kalau tuan-tuan belanja kan. Duit tu tuan-tuan pasang solar. Baru betul. Bukannya tuan-tuan pergi pinjam loan, pasang solar. Lepas tu tak habis-habislah kira ROI. Bukannya tuan-tuan guna duit bayar duit kereta setiap bulan, guna duit sekolah anak, guna duit simpanan tabung haji, lepas tu pasang solar. Memang tuan-tuan akan kira ROI. Tak betul cara tu. Okey, satu. Tuan-tuan nak pasang solar, pastikan tuan-tuan ada lebihan duit. Baru pasang solar. Sebab apa? Tuan-tuan dah tak fikir lagi pasal duit tu membazir ke apa ke. Tuan-tuan just dapat insya-Allah penjimatan setiap bulan daripada bil TNB sahaja. Okey. Nombor satu. Nombor dua, tuan-tuan nak jimat, nak buat bateri tahan lama. Okey Fatin, stopkan video ni, kita pergi ke bilik solar. Okey Fatin, main Fatin. Okey tuan-tuan, dekat. Okey, ini adalah inverter. Kat sini. Ini adalah inverter solar. Ni rumah saya sendiri tuan-tuan. Saya syorkan pakai brand ni lah. Sekarang ni, kalau tuan-tuan tengok dekat sini, saya pakai rumah saya around dalam 6 kW lah solar. Tapi ini masa saya mula-mula belajar dulu. Bukan Qcell. Ini brand Itoshi. Bukan yang company yang besar-besar punya lah. Ni saya pasang dekat rumah saya yang masa saya baru belajar. Mula-mula belajar solar, saya try error kat rumah saya. Sekarang ni jam yang jarum yang tengok dah rosak. Fatin, jam berapa Fatin? Tengok Fatin. 12.18. 12.18 minit tengah hari. Jam ni jangan tengok. Jam saya ni pakai buat lawa je. Jam ni tak betul time dia. Pukul 12 tengah hari, watt sekarang ni adalah 2.36 watt. Dekat sini nampak tu 2.36 kilowatt. Jadi untuk aircon 2 horsepower, dia boleh run 1.5 kilowatt. Jadi ada kalau saya guna untuk aircon 2 horsepower, dia akan tolak 1.5 kilowatt. Jadi tinggal berapa? Dalam 9 kalkulator Fatin. Abang matematik mana dah bukan bagus sangat matematik ni, fail juga. Okey, 2.3 tolak 1.5. Tengok. Dalam 800 watt lah. Okey. Jadi nanti kalau saya pasang aircon, dia akan tinggal dalam 800 watt. 800 watt tu lah dia akan cover untuk mesin basuh, TV, komputer, peti air, dan lain-lain lah. Ini bateri. Isu kita sekarang ni perbincangan kita macam mana nak jimatkan bateri supaya jimat kos. Okey, saya akan share sekejap lagi. Kita akan keluar dulu, kita akan panjat bumbung. Fatin? Kita akan panjat bumbung, kita nak tengok saya solar panel. Okey, jom.
Fatin. Mana kasut? Okey, untuk mengelakkan rumah daripada haba panas, pasang exhaust fan macam saya pasang. Yang ni dekat Fatin. Okey. Ni siang. Waktu siang exhaust fan akan run. Waktu malam exhaust fan akan run. Jadi 24 jam dia akan run lah. Jimat. Fatin pegang tangga Okey. Kita buka sikit minda orang-orang yang tak faham. Ya, bukan tak faham, orang-orang yang buat-buat faham macam profesor. Abang sini Fatin handphone tu. Kenapa tak ada flash Fatin? Okey, nampak tu? Yang terbumbung tu. Pegang tangga Fatin. Okey tuan-tuan, yang ini Q-cell 1 2 3 4. Ini Q-cell. Ini tak termasuk dengan inverter yang kuning tadi. Inverter kuning tadi yang atas tu saja. Yang ini pun Q-cell. Yang ini dua ni untuk mesin mesin basuh. Tak salah saya untuk mesin basuh dengan penggunaan kipas dan lain dekat luar untuk bahagian yang rumah putih tu. Yang ini untuk TV LED saya, untuk exhaust fan macam-macam lah. Ni off grid. Yang 1 2 3 4 5 6 Q-cell ni. Ni off grid. Off grid ni maksudnya dia tak guna TMB langsung. Dia betul-betul tenaga matahari, cahaya guna tenaga matahari dengan bateri saja. Yang atas tu tuan-tuan saya nak tunjuk, yang atas tu. Yang atas tu tak clear pula. Okey, sekejap saya ubah tangga. Fatin, tolong pegang. Tengok abang. Belah sinilah. Nampak Fatin? Yang tu nampak. Abang dah clear kan? Pegang Fatin Okey, yang tu. Yang ni tak termasuk ini Q-cell. 435 watt satu keping. Ni lain punya bahagian. Yang inverter kuning, inverter yang kuning yang saya tunjuk dekat store saya tadi, yang itu. Ada berapa tu? Ada 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Ada 14 keping. Kekuatan dia 6 kilowatt. Itu brand Itoshi. Itu bukan brand Q-cell lah. Itoshi boleh dapatkan di Shopee atau Lazada. Okey. Saya akan tunjukkan. Okey, sekarang jam tadi pukul 12 kan. Fatin punya handphone pukul 12. 12 lebih. Walaupun saya pasang 6 kilowatt, tapi kalau tengok dekat sini jenis matahari dari sana. Dari matahari dari sana. Naik ke atas. Awan tebal. Bila awan tebal, dia dapat daripada 6 kilowatt, dia dapat generate dalam 2.3 kilowatt sahaja. Nanti insya-Allah bila makin tengah hari pukul 1 ke pukul 2 petang ke, mungkin dia akan lagi tinggilah. Tu mes saya. Tu saya punya mes. Ni saya punya Accord. Yang lain-lain kereta apalah. Staff saya pakai. Dengan isteri saya pakai. Tu atas bumbung tu pun ada garaj. Okey, saya akan bawa tuan-tuan masuk ke inverter untuk ajar atau share macam mana nak jimatkan bateri. Jom masuk. Okey tuan-tuan. Kalau tuan-tuan lihat dekat sini, ni rumah saya. Rumah saya belum ada masa nak ngemas lagi. Jadi macam bersepah sikit. Ambil sini. Okey, untuk bahagian sini, bahagian exhaust fan. Ini 100% guna solar dengan bateri. Free lah. TV LED, kipas. Kipas ni tengok. TV LED. Semua pakai inverter dekat sini. Sini Fatin. Pakai inverter dekat sini. Yang ni. Ini satu untuk mesin basuh, untuk bahagian wing A, ini untuk wing B lah. Ni dia punya breaker. Tu breaker dia lah. Solar punya. Ni off grid. Ini inverter dia, nampak tu? Inverter dia. Bateri dia. Bateri pasang sana. Nampak? Okey, jom. Okey, jadi yang ini full solar dengan bateri, tak ada TMB langsung. Dah lama dah saya pasang, berbulan-bulan dah. Okey, untuk bateri yang itu memang akan insya-Allah saya jangkakan akan tahan dalam 4 tahun. 4 atau 5 tahun sebab power dia tak kuat.
Okey, jom Fatin. Okey, tiba masanya macam mana kita nak setting bateri bagi tahan lama. Allahu Akbar. Okey tuan-tuan. Rumah saya, satu rumah termasuk aircon guna inverter. Okey, kita on aircon dulu. Nak tengok, saya test on aircon dulu. Tutup pintu. Fatin. Doi, tersepit tangan. Okey, jom kita on aircon. Fatin. Okey, biarkan aircon tu on dulu. Jom kita masuk ke bateri. Fatin. Okey tuan-tuan. Solar ni sistem dia macam mana tau? Dia akan, inverter ni adalah smart inverter. Kita boleh setting bateri berapa volt bateri, berapa volt bateri tinggal, bateri tu minima. Bila bateri ni dah sampai capai voltan yang minima, yang rendah, TMB akan masuk balik untuk support equipment dalam rumah atau load dalam rumah atau beban yang kita gunakan dalam rumah. Kita boleh setting. Mari sini. Okey, kalau kita tengok dekat sini. Okey, bateri sekarang adalah 90. Bateri sekarang 52.9 volt, hampir 53 volt. Sangat tinggi tuan-tuan. Penuh Bateri ni akan penuh insya-Allah dalam 54. Dalam 54 volt dia akan penuh lah. Ni dah hampir penuh. Baru pukul 12. Pukul apa jam Fatin? Tengok Fatin jam. 12.30 lah. Dalam 12.30 tengah hari dia dah hampir penuh. Jadi bila dah penuh dia akan stop charging. Dia tak akan charge lagi. Jadi simpan untuk waktu malam. Jadi jimatlah. Maksudnya belum pukul 1 tengah hari, belum lagi pukul 1 petang, bateri dah penuh. Sekarang ni saya nak share macam mana nak jimat bateri. Macam ni. Supaya tahan lama. Then set dekat sini. Okey, tak kena tekan cantik tu. Okey, sekarang kalau tuan-tuan lihat dekat sini. Okey, 12. Saya setting 12.45. Tuan-tuan kena ingat sekejap lagi saya akan tutup balik. Tuan-tuan kena ingat ni. 12.45. Maksud 12 adalah bateri. Bateri ni adalah 12 volt. Ni bateri ni. Follow tengok. Bateri ni adalah 12 volt. Sini. Apabila voltage bateri turun ke 45 volt, baru TMB akan take over. Solar akan cut off, TMB akan masuk balik dan bil akan dikira macam biasalah. Jadi kita tengok kat sini pula. Saya tekan sekali lagi. Kita nak tengok bila bateri penuh, bateri dah penuh dalam keadaan bila bateri akan take over daripada solar. Okey, sekarang bateri yang kita charge tadi 53 volt kan? Apabila bateri dah cecah 50 volt pada waktu malam, bila bateri cecah 50 volt dan panel solar tak dapat generate elektrik, secara automatik bateri akan ambil alih kerja TMB. TMB akan cut off, bateri akan masuk balik. Macam tu. Kalau tengok kat sini nampak tu bateri. Bateri sekarang 51.4 volt. Kenapa dia turun? Sebab saya onkan aircon. Kita tengok berapa watt sekarang. Okey, sekarang PV 10M. PV sekarang 2.38. Sampai kepada tajuk utama macam mana kita nak bagi bateri tahan lama. Saya letak bateri 45 volt. Maksudnya bila bateri itu sudah daripada 54 volt waktu siang, bila pukul 7 malam, bateri akan take over kerja panel solar dan TMB. Bateri akan support satu rumah punya load. Bateri akan turun step by step. Around dalam 8 ke 9 jam macam tu. Kalau saya tak guna aircon,
biasanya kalau saya tak guna aircon daripada 7 malam sampai pukul 7 pagi, bateri ini akan run. Baru dia akan dalam pukul 7 pagi baru dia akan drop sampai 45 volt. Macam tu. Tapi kalau guna aircon biasanya dalam pukul 11 dalam pukul 11 tengah malam atau pukul 12 malam barulah dia akan drop sampai 45 volt. Okeylah 7 sampai 12. Tapi cara yang saya guna, bateri tak akan tahan lama. Sebab apa? Sebab bila bateri tu cepat habis, dia akan recycle, dia akan cas. Jadi kalau tuan-tuan nak bateri tahan lama, tuan-tuan waktu siang tuan-tuan nak guna solar untuk support load dekat dalam rumah. Waktu malam pula tuan-tuan tak nak guna bateri. Tuan-tuan nak terus saja ke TMB. Maksud TMB akan backup, akan support tuan-tuan punya equipment dalam rumah. Jadi apakah function bateri kalau tak digunakan? Function bateri adalah untuk menghidupkan inverter saja. Jadi dia boleh tahan lama lah sebab dia jarang cas. Okey, macam sini. Ataupun dia cas tu tak banyak. Tuan-tuan boleh setting kat sini. Okey. Tuan-tuan setting kat sini. Okey, 12.45. Jangan letak 45. Tuan-tuan letaklah 50. Naikkan dia. Tu. Letak 51. Okey. Tuan-tuan letak 51. Enter. Exit. Okey, dah. Okey, jadi tuan-tuan, bateri saya dia akan digunakan setiap hari tak sampai 70% pun. Pada pukul 7 malam, bateri saya akan full charge 54 volt. Selepas tu bateri akan take over sekejap saja. Daripada 7 malam tu bateri akan take over, akan support load rumah saya sehingga bateri turun ke 51 volt. Dia akan guna 3 volt sahaja. Apabila bateri telah drop sampai 51 volt, automatik TMB akan masuk balik dan bateri berada dalam mode standby. Dengan cara tersebut, bateri boleh tahan lama, insya-Allah mungkin 4 ke 5 tahun. Okey. Semoga tuan-tuan dapat. Okey, mesti kita setting balik. Saya nak setting dulu. Ikut asal balik. Saya nak setting 45 balik. InsyaAllah tuan-tuan, saya tak ada masalah. Bateri rosak pun tak apa, tukar baru je lah. InsyaAllah, ada rezeki Allah bagi dekat saya. Kan, betul tak Fatin? Apa nak risau, rezeki Allah bagi, insyaAllah. Jadi sebab itulah kita kena rajin menabung, rajin menyimpan. Saya letak 45 balik. Okeylah. Biarlah dia guna banyak-banyak. Apa guna kita ada bateri nak sayang-sayang kan? InsyaAllah nanti kalau rosak tukarlah. Okey, jom masuk dalam kita test. Tutup lampu, bazir. Okey, kipas ni penting untuk buang haba. Kan panas kan bilik ni kan, berpeluh-peluh kan. Jadi kipas ni kita buat macam ni supaya haba panas dari dalam bilik ni akan dibuang keluar. Exhaust fan akan bantu buang ke outside lah, keluar rumah. Dalam masa yang sama, kalau family saya duduk tengok TV dekat sofa ni, tengok sofa ni. Alright. Okey, kalau family saya duduk tengok TV kat sofa ni, dapatlah kipas. Betul tak? Sejuk lah. Jadi dua function. Satu function untuk buang haba dari bilik solar keluar supaya bilik solar tak panas. Inverter dan bateri boleh tahan lama. Keduanya, kita boleh duduk dekat sini, boleh dapat nikmat angin kipas tu. Okey. Jom. Okey, Fatin. Okey. Sejuk, sangat sejuk sejuk. Okey, jom kita ambil haba. Ambil tu pistol. Mana pistol abang Fatin? Dia ada pistol. Ni. Ini untuk kegunaan dia untuk ukur suhu berapa darjah Celsius, tapi saya suka panggil nama dia pistol, macam pistol kan. Jom. Jadi kalau kita guna aircon, tutuplah ni. Masuk Fatin, pusing sini. Kalau kita buka aircon waktu siang, saya nak buat kerja dekat pejabat saya tu, nak buat tutuplah ni. Tutup.
Masuk cepat kucing. Ni kelabu ni. Dia nak rasa aircon juga. Tutup. Jadi bila saya tutup, bilik ni tutup lah. Tutup. Tutup. Yang tunjuk. Okey, tutup. Jadi dah tutup. Jadi dekat sini sejuk lah, tak besar kan. Tengok, pusing. Ni, nampak? Tak besar kan? Sejuk lah. Betul. Ambil sini. Okey, sekarang kita ukur suhu. Tutuplah kipas ni. Buat apa? Kipas pakai aircon. Okey, Fatin nampak tu? Clear. 22 darjah Celsius. Dekat sikit. Dekat pistol tu. Sekejap. Tu. On. Okey lah, baru on. Dalam 25 darjah Celsius. Pegang. Sebab kita setting dekat sini, kita setting cool 23 darjah Celsius. Kan? Okeylah, nanti dia dapat tu. Jom kita tengok. Okey. Aircon saya, kompresor dah jalan, dia dah sejuk. Nanti lama-lama dia akan sejuk kat sini ni. Sedap lah ni. Biar dulu. Kita nak tengok inverter kita berapa panel solar generate power. Lupa pula pistol. Okey, jom Fatin. Jadi Fatin keluar dulu. Keluar. Tutup pintu. Alright, jom. Tutup kipas. Okey, jom Fatin. Okey. Dalam keadaan aircon saya dah on pun, nampak Fatin? Input dekat atas bumbung still 2.3 kilowatt PV. PV ni maksudnya panel atas bumbung tu lah. Tak menurun pun. Sekarang jam hampir dah pukul 1 tengah hari kan. Okey. Okey tuan-tuan. Jadi tuan-tuan dekat sini Fatin. Kesimpulan dia, tuan-tuan judge sendiri, fikir sendiri, guna akal tuan-tuan, guna IQ tuan-tuan, gunakan kecerdikan akal tuan-tuan, fikir sendiri. Adakah solar ni jimat atau tak jimat? Jadi segala jawapan tuan-tuan itu ada hak tuan-tuan. Macam mana tuan-tuan nak tafsir hak tuan-tuan? Bagi saya dah pasang dan sangat jimat dan saya puas hati. Bil elektrik saya daripada 400 lebih, hampir 600 setiap bulan, sekarang boleh jimat dalam 50 ke 90 ringgit saja sebulan. Jimat ke tak jimat? Sila jawab sendiri. Jika tuan-tuan nak faham solar, boleh hubungi saya 016-202-1427 atau boleh sila subscribe channel YouTube kita Mah Bayu Engineering Sdn Bhd atau Facebook kita Mah Bayu Engineering Sdn Bhd. Saya Muhammad Azri Zal Aziman, saya Director Mah Bayu Engineering Malaysia Sdn Bhd. Saya adalah pakar elektrik Malaysia dan insya-Allah pakar solar Malaysia terbaik. Terima kasih. Assalamualaikum.